Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu kembali pada minggu ini bersama Cikgu Ain dalam subjek Sains. Okey, terlebih dahulu Cikgu ingin mengucapkan salam Ramadan kepada seluruh umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa. Baiklah pelajar, pada minggu ini kita akan belajar mengenai topik yang baru dan modul yang baru. Okey, untuk pengetahuan semua, sesi pengajaran dan pembelajaran pada minggu ini adalah secara maya, di mana pelajar-pelajar diminta untuk melihat video ini sehingga tamat. Sekiranya pelajar-pelajar mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan, pelajar-pelajar boleh ajukan kepada cikgu melalui WhatsApp. Jangan lupa untuk like page MMTC untuk mendapatkan sebarang maklumat. Okey, pelajar sudah bersedia ke? Kalau dah, apa kita tunggu lagi? Kita mulakan sekarang. Okey pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar mengenai gerakan. Okey pelajar-pelajar boleh buka muka surat yang kedua. Hari ini kita nak tahu mengenai gerakan kenderaan di darat. Okey, di sini kita terdapatnya struktur dan juga prinsip operasi kenderaan tidak berenjin. Okey, yang pertama ni adalah struktur di mana terdapatnya sebuah basikal yang mempunyai roda hadapan, roda belakang dan juga injak untuk kita pijak pada basikal tersebut. Okey, bagaimana kita nak pastikan basikal ini dapat digunakan? Iaitu dengan adanya gegancu. Gegancu itu apa? Gegancu adalah roda bergerigi besar yang dipasangkan antara roda hadapan dengan roda belakang. Ni roda hadapan dan roda belakang. Di antaranya dia ada gegancu. Okey, yang kedua adalah hub. Hub apa? Hub adalah roda bergerigi kecil yang dipasang pada roda belakang. Di roda belakang ini dia terdapatnya hub, iaitu yang bergerigi kecil. Selain itu, rantai besi juga diperlukan dalam sesebuah basikal untuk menyambungkan gegancu dan hub. Maksudnya daripada gegancu ini dia nak sambungkan kepada hub supaya basikal dapat bergerak. Okey, seterusnya mengenai prinsip operasi basikal. Bagaimana basikal itu bergerak? Okey, pertama apabila injak basikal di kayu, gegancu akan berputar. Maksudnya kalau di kayu akan putarlah. Kalau tidak berkayu maksudnya dia tidak akan berputar. Yang kedua adalah gegancu memutar rantai besi yang akan memutar hub. Maksudnya rantai ini, gegancu ini akan memutar rantai yang menyebabkan hub ini pun memutar. Okey, yang ketiga adalah hub yang berputar pada roda belakang. Maksudnya hub ini akan memutarkan roda belakang. Dan yang keempat adalah basikal bergerak ke depan. Basikal ni dapat bergerak ke depan apabila antara gegancu dan juga hub dapat digerakkan. Okey, seterusnya buka pada muka surat yang ketiga, di mana di sini adalah struktur dan prinsip operasi kenderaan berenjin, di mana ia terbahagi kepada dua, iaitu enjin petrol dan juga enjin diesel. Okey, untuk enjin petrol dia terbahagi kepada dua, iaitu enjin petrol 4 lenjang dan juga enjin petrol 2 lenjang. Kalau untuk enjin diesel dia cuma ada satu, iaitu enjin diesel 4 lenjang. Okey, seterusnya pada muka surat yang keempat, iaitu kita akan belajar mengenai enjin petrol 4 lenjang. Okey, enjin petrol 4 lenjang ni kebanyakannya digunakan untuk kereta yang mempunyai enjin petrol 4 lenjang dengan 4 silinder. Okey, tindakan keempat-empat silinder menyebabkan roda melakukan putaran lengkap. Seterusnya, setiap enjin petrol 4 lenjang dia terdiri daripada apa? Iaitu terdiri daripada lenjang pengambilan, lenjang mapatan, lenjang kuasa dan juga lenjang exhaust. Kitaran 4 lenjang diulang berterusan selagi enjin kenderaan dihidupkan. Okey, seterusnya adalah muka surat yang kelima mengenai struktur dan prinsip operasi enjin petrol 4 lenjang. Okey, untuk pengetahuan semua bahawa enjin petrol 4 lenjang ni dia mempunyai komponen asas. Okey, kita lihat daripada gambar rajah ini, di mana komponen asasnya adalah yang di atas ini adalah merupakan
palang pencucur. Di sebelah sini adalah injap masuk. Bahagian sebelah sini adalah injap exhaust. Dan di bahagian luar ini adalah merupakan silinder. Bahagian tengah ini adalah merupakan omboh. Dan di bahagian bawah ini adalah merupakan aci engkol. Okey, ini adalah merupakan komponen asas yang diperlukan dalam silinder enjin petrol 4 lenjang. Okey, lenjang pengambilan dia punya prinsipnya adalah di mana ombo bergerak ke bawah. Maksudnya daripada atas dia bergerak ke bawah. Lepas tu injap masuk terbuka. Dan campuran petrol udara memasuki silinder. Daripada sini dia masuk ke dalam silinder. Pada masa yang sama, injap exhaust tertutup. Injap di sini adalah tertutup. Okey, yang kedua adalah lenjang mampatan di mana dia punya prinsip adalah kedua-dua injap tertutup. Injap masuk dan injap exhaust tertutup. Selepas itu ombo bergerak ke atas. Ombo daripada bawah ni dia gerak ke atas dan campuran petrol dan udara dimampatkan. Okey, yang ketiga adalah lenjang kuasa di mana kedua-dua injap ditutup. Palang pencucur menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran petrol udara. Maksudnya kat sini dia adalah untuk menyalakan campuran petrol dan udara. Selepas tu tekanan gas panas yang terhasil menolak omboh ke bawah. Kat sini telah menghasilkan tekanan gas yang panas yang menyebabkan omboh ni ditolakkan ke bawah. Okey, yang keempat adalah lenjang exhaust di mana ombo bergerak ke atas. Daripada turun tadi bawah dia naik ke atas. Lepas tu injap exhaust terbuka untuk melepaskan gas exhaust ke luar silinder. Pada masa yang sama injap masuk tertutup. Ia bertujuan untuk melepaskan gas exhaust keluar daripada silinder. Okey, seterusnya adalah mengenai enjin diesel 4 lenjang. Okey, kebanyakan kenderaan berat yang memerlukan kuasa tinggi seperti lori, bas, kereta api, traktor dan juga kapal, dia menggunakan enjin diesel 4 lenjang. Okey, prinsip operasi enjin diesel 4 lenjang adalah sama dengan enjin petrol 4 lenjang, tetapi terdapat perbezaannya yang terdiri daripada enjin diesel 4 lenjang dia hanya udara sahaja yang memasuki lenjang pengambilan. Selain itu, enjin diesel tidak menggunakan palang pencucur untuk menyalakan bahan api. Selain itu, dinding silinder enjin diesel lebih tebal daripada dinding silinder petrol. Ini adalah merupakan enjin diesel 4 lenjang. Okey, di sini terdapatnya struktur dan prinsip operasi enjin diesel 4 lenjang. Okey, di mana dia adalah sama dengan enjin petrol 4 lenjang. Okey, kita tengok macam mana prinsip operasinya. Kalau lenjang pengambilan, dia berlaku apabila ombo bergerak ke bawah. Ombo ni bergerak ke bawah dan injap masuk terbuka dan udara memasuki silinder. Apabila injap masuk ni terbuka, maka udara ni akan masuk ke dalam omboh dalam silinder ini. Pada masa yang sama, injap exhaust tertutup. Okey, yang kedua adalah lenjang mampatan di mana kedua-dua injap tertutup. Seterusnya, omboh bergerak ke atas dan udara dimampatkan untuk meningkatkan suhu udara. Maksudnya, omboh ni akan bergerak ke atas untuk memampatkan udara. Okey, yang ketiga adalah lenjang kuasa di mana kedua-dua injap tertutup sama ada injap masuk ataupun injap exhaust. Diesel akan dipancitkan oleh pemancit ke dalam udara termampat yang panas dan dinyalakan. Maksudnya di sini adalah pemancit dia untuk memampatkan bagi memanaskan atau menyalakan. Okey, selepas itu gas panas yang terhasil mengembang dan menolak omboh ke bawah. Maksudnya daripada pemancit ni dia akan menghasilkan gas panas yang menyebabkan omboh ni tolak ke bawah.
Keempat adalah lenjang exhaust di mana omboh bergerak ke atas. Omboh daripada bawah tadi ni dia akan bergerak ke atas yang menyebabkan injap exhaust terbuka untuk melepaskan gas exhaust ke luar silinder. Pada masa yang sama injap masuk pun tertutup. Okey, seterusnya adalah struktur dan prinsip operasi enjin petrol 2 lenjang. Okey, kuasa enjin petrol 2 lenjang adalah kurang daripada enjin petrol 4 lenjang. Okey, kita nak tahu apa yang kurangnya, iaitu daripada segi saiz enjin 2 lenjang adalah lebih kecil dan lebih ringan. Okey, contoh penggunaan seperti apa? Seperti mesin pemotong rumput, gergaji, motorbot dan sesetengah basikal yang menggunakan enjin petrol 2 lenjang. Okey, untuk pengetahuan semua, di bawah ini terdapatnya gambar rajah. Okey, yang pertama adalah merupakan lenjang naik. Yang kedua adalah lenjang turun. Okey, untuk lenjang naik, dia punya prinsip adalah omboh bergerak ke atas. Omboh ni bergerak ke atas dan memampatkan campuran petrol udara dalam silinder. Maksudnya dia akan mampatkan campuran petrol yang ada di atas omboh ini. Pada masa yang sama, campuran bahan api yang baru memasuki ruang aci engkol melalui salur. Maksudnya daripada sini dia masuk dalam aci engkol. Okey, seterusnya adalah semasa pemampatan, campuran bahan api dalam silinder dinyalakan oleh palang pencucuh. Di sini adalah palang pencucuh yang dinyalakan apabila campuran bahan api di dalam silinder. Okey, lepas itu gas panas yang terhasil mengembang dan menolak omboh ke bawah dan memusingkan aci engkol. Maksudnya gas panas ni dia akan menolakkan omboh ni ke bawah dan memusingkan aci engkol ini. Okey, bagaimana dengan lenjang turun, iaitu omboh bergerak ke bawah, salur exhaust terbuka untuk membebaskan gas exhaust. Maksudnya omboh ni bergerak ke bawah dan saluran exhaust, di sini saluran exhaust dia akan terbuka. Pada masa yang sama, campuran bahan api masuk ke dalam silinder melalui saluran pemindahan. Mana saluran pemindahan? Di kawasan ini saluran pemindahannya. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-9, iaitu perhubungan antara struktur dan operasi enjin dengan pergerakan kenderaan. Okey, tenaga yang dihasilkan oleh enjin dipindahkan ke roda kenderaan melalui satu sistem transmisi tenaga. Okey, dalam sistem transmisi tenaga dia terdiri daripada cekam, kotak gear, aci pacu dan juga gandar. Kita tengok apa tujuannya. Kalau cekam ni tujuannya adalah untuk memisahkan sambungan enjin dengan kotak gear. Kotak gear pula biasanya mengandungi 5 gear yang mengawal kelajuan kenderaan dan 1 gear undur. Dia juga bertujuan untuk menyambung aci engkol dengan aci pacu. Aci pacu pula adalah dihubungkan kepada aci engkol ketika gear digunakan. Lepas tu gandar dia adalah bertujuan untuk dihubungkan dengan aci pacu. Di sini gandar untuk menghubungkan dengan aci pacu. Okey, seterusnya adalah hubung kait antara operasi enjin dengan pergerakan kenderaan. Di sini terdapatnya sebuah kereta. Okey, kita tengok yang pertama, apabila enjin dihidupkan di sini. Di sini adalah enjin dihidupkan, maka omboh memutar aci engkol. Selepas itu, putaran aci engkol menyebabkan aci pacu berputar. Aci pacu memutarkan gandar roda. Di sini adalah gandar roda dan gandar memutar roda kereta untuk menggerakkan kereta. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-11 iaitu mengenai sistem gear. Okey, sistem gear dalam kotak gear dia membolehkan kelajuan kereta dikawal. Okey, terdapatnya gear rendah di mana digunakan ketika kenderaan memerlukan kuasa yang besar seperti menaiki cerun. Apabila gear rendah digunakan, maka bilangan putaran aci pacu akan bertambah. Okey, bagaimana pula dengan gear tinggi? Gear tinggi digunakan ketika kenderaan bergerak dengan laju. Okey, apabila gear tinggi digunakan, maka bilangan putaran aci pacu akan berkurangan. Ini bermakna gear rendah dia punya bilangan putaran aci pacu tu bertambah. Kalau gear tinggi, bilangan putaran aci pacu dia adalah berkurang. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-12 adalah mengenai pemecut kereta.
kereta, di mana pemecut ini bertujuan untuk mengawal kelajuan kenderaan yang dihubungkan kepada sistem bahan api kenderaan. Okey, dalam sistem bahan api kenderaan, ia terdiri daripada tangki minyak, pam bahan api dan juga karburator. Okey, di sini kita nampak kat sini adalah tangki bahan api, pam bahan api dan juga karburator di sini. Okey, ini adalah injak pemecut untuk mengawal kelajuan yang kita bawa. Okey, dalam sistem bahan api ni kita tengok apa fungsi tangki minyak. Dia adalah bertujuan untuk tempat simpanan bahan api. Manakala pam bahan api adalah untuk bertujuan menyedut bahan api dari tangki untuk dihantar ke karburator. Daripada tangki ni dia akan disedut, dia akan dihantar kepada karburator. Seterusnya, karburator ni adalah satu kawasan dikenali sebagai kebuk yang mencampurkan petrol dengan udara. Baik, sampai di sini saja sesi pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.